Perkembangan teknologi komunikasi banyak membantu dunia untuk mencapai kemajuan. Contohnya dalam sektor perniagaan, melalui perniagaan yang dijalankan, pihak pengusaha dapat memajukan aktiviti perniagaan mereka melalui jualan secara online. Teknologi komunikasi ini juga dapat mengeratkan hubungan sesama manusia. Dibuktikan melalui perkembangan dunia, teknologi maya seperti Twitter, Facebook, Yahoo Messenger dan sebagainya. Usaha yang dilakukan kerajaan dalam memudahkan capaian internet. 1. Penambahan menara komunikasi terutamanya di kawasan pedalaman, kawasan hutan dan bukit. Yang kedua, meningkatkan liputan seluler oleh setiap syarikat telekomunikasi. Yang ketiga, mengoptimalkan antena menara komunikasi berdekatan bagi meningkatkan kualiti capaian internet. Yang keempat, memberi geran untuk membeli peranti, iaitu mewujudkan skim pinjaman peranti seperti skim pinjaman buku teks yang sedia ada. RM300,000 diperuntukkan Yayasan Belia Malaysia YBM dengan kerjasama CIMB Islamic Bank Berhad bagi menyediakan 500 tablet buat pelajar daripada keluarga B40. Pandemik COVID-19 sudah menjadi sebahagian daripada penyakit berjangkit yang sedang melanda seluruh dunia, daripada negara besar seperti China dan Amerika Syarikat sehinggalah ke negara-negara kecil seperti Malaysia dan Singapura. Pandemik COVID-19 ini terus merebak tanpa ada penawarnya pada masa itu. Jadi bagaimana pandemik COVID-19 ini boleh merebak sehingga ke Malaysia? Kita dapati kes pertama COVID-19 yang pernah dicatatkan di Malaysia adalah pada 25 Januari 2020. Kes pertama, seorang lelaki warga negara China berumur 63 tahun yang berasal dari Wuhan, China dan tiba di KLIA pada 18 Januari 2020. Salah satu kluster terbesar pada ketika itu dikaitkan dengan Perhimpunan Agama Jemaah Tabligh yang diadakan di Seri Petaling, Kuala Lumpur pada akhir bulan Februari dan awal bulan Mac. Setelah itu, banyak kluster-kluster lain yang muncul sehingga Malaysia mencatatkan peningkatan jangkitan kes COVID-19 pada tahun ini. Setelah setahun lebih negara Malaysia berperang menentang pandemik COVID-19 ini, ia banyak memberi kesan buruk kepada rakyat dan juga kerajaan. Salah satunya adalah rakyat kehilangan pekerjaan. Isu kehilangan pekerjaan ini terjadi akibat tindakan kerajaan menutup banyak sektor ekonomi dan lain-lain sektor lagi secara besar-besaran untuk melaksanakan total lockdown pada ketika itu. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Untuk mengatasi wabak pandemik COVID-19 ini, kita sebagai rakyat Malaysia perlu mengambil langkah pencegahan kendiri supaya wabak ini tidak merebak. Yang pertama adalah pengekalan jarak sosial sejauh 1 meter ketika kita berada di tempat awam. Yang kedua adalah pemakaian pelitup muka yang menjadi satu kewajipan dan langkah ini sudah menjadi norma baharu di kalangan masyarakat kita setelah setahun lebih kita berperang menentang COVID-19 ini. Dan yang ketiga, elakkan bersalaman dan meletakkan tangan di bahu ketika berjumpa. Di dalam situasi sebegini, kita perlu sentiasa mengetahui pengetahuan-pengetahuan semasa mengenai penyebaran COVID-19. Kepentingan mengetahui situasi-situasi semasa sebegini adalah bagi memastikan kesejahteraan dan kesihatan rakyat terpelihara. Menjadi kepentingan terutama bagi menentukan keberkesanan amalan kebiasaan baharu dalam masyarakat. Perkembangan semasa juga mampu diakses dengan mudah melalui aplikasi MySejahtera. Antaranya, kes baharu dan kadar kematian seharian, pengisytiharaan pelaksanaan PKP, PKPB maupun PKPD, pendaftaran vaksinasi negara dan juga status COVID-19 berhampiran. Sungguh pun teknologi maklumat banyak membantu dalam penyebaran maklumat-maklumat yang sahih, namun terdapat pelbagai juga masalah yang melibatkan maklumat-maklumat palsu yang disebarkan. Antara maklumat palsu yang hangat diperkatakan adalah penggunaan vaksin mempunyai chip yang mampu menjejaki pengguna. Mereka mendakwa bahawa jika kita meletakkan magnet pada bahu yang sudah divaksin, magnet tersebut akan melekat kerana kandungan besi yang ada pada chip tersebut. Namun, maklumat-maklumat sebegini banyak dipatahkan oleh hujah-hujah sains daripada pakar-pakar serantau dunia. Sebagai kesimpulan, pengguna media sosial yang beretika mestilah mengetahui bahawa setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan
melalui media sosial adalah atas tanggungjawab diri sendiri. Dengan ini, setiap ahli masyarakat dan kerajaan haruslah berganding bahu menyelesaikan isu ini dengan melahirkan pengguna media sosial yang beretika, supaya penyebaran informasi hanyalah yang tepat dan sahih dari sumber-sumber yang sah. Ketika video ini sedang direkod, dunia masih lagi sedang berlawan dengan masalah pandemik ini dan kita berdoa semoga Malaysia menang dalam menentang penyebaran virus COVID-19 ini. Sekian, terima kasih.